pada malam ini seperti mana yang telah kita diwar-warkan dalam jadual dan juga program kita pada setiap malam. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu taala. Dan kita akan masuk pada hadis yang ketujuh. Cumanya sebelum tu kita katakan alhamdulillah lah, bila masuk tahun baru ni masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat kita kepada kita ini. Moga-moga kita boleh gunakan segala nikmat-nikmat ini untuk kembali ta'abbud, taqarrub, sembah ataupun kita katakan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, akan nikmat-nikmat itu kata Allah, kalau kata kita nak hitung pi pakai tak dan nak hitung, pakai tak dan nak bilang. Pasal apa? Banyak sangat. Banyak sangat ke? Bukan takat banyak sangat ke? Terlalu banyak. Kalau kita kira daripada bangkit tidur sampai tidur pula lah, Allahu Akbar, nikmat ni habis cerita lah. Walaupun nikmat iman dan nikmat Islam itu paling besar, tapi di antara nikmat yang besar juga ialah hak jantung tu boleh duduk berdenyut elok lagi. Muji kalau kata berjoging pi dia penat, dia pi duk pam kuat berhenti pi ayak tu, dia berhenti dengan kita berhenti. Jadi sebab itulah kita nak habaq mai kata kadang-kadang ada nikmat yang kita tak perasan benda tu nikmat. Ada kadang-kadang kita tak perasan kata benda tu Allah Ta'ala bagi kat kita pasal tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi segala benda dalam tubuh badan kita, dalam diri kita. Bahkan kalau kita tengok nikmat-nikmat yang ada sekeliling kita, bukan Allah bagi untuk kita berasa ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Tapi nak habaq kata apa? Allah Ta'ala bagi nikmat yang ada di sekeliling kita untuk kita perhati bahawasanya ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi nikmat tersebut, dan wajib bagi kita syukur akan nikmat tersebut. Misalan kita katakan, walaupun Allah Ta'ala panjangkan umur kita hari ini, bila panjang umur, dia maksud kata apa? Walaupun nampak panjang tu kuih bertambah, tapi dah hakikat sebenarnya umur kita ni kuih berkurang. Umur kita kuih berkurang. Dan adat katalah selalunya bila umur bertambah, dia hak benda kesihatan, benda nikmat, benda hak lain pun kuih duk berkurang lah. Maka syukur banyak-banyaklah kalau kita hari ini Allah Ta'ala masih lagi bagi nikmat-nikmat tersebut dan sebagainya. Maka syukurlah dengan nikmat tersebut. Ahbabuna fillah, kita selalu dengar bila kata tahun baru, orang pakat berazam. Azam lah, maksud kata bukan azam ni, ni azam lain. Azam ni hak tolong tukar ambil apa nama, ambil video, ambil pegang kamera. Azam maksud kata niat kita. Kita tajdid niat kita bila masuk tahun baru, itu benda yang biasa. Sebab tu kita biasa dengar azam tahun baru. Ada kadang-kadang azam tahun baru ni dia nak jadi suami yang baik. Ada orang azam tahun baru dia nak jadi isteri yang lebih baik. Ada orang azam tahun baru dia nak jadi satu ketua yang baik. Ada orang azam tahun baru dia nak mula dah dekat dengan masjid. Ada orang azam tahun baru dia nak mula berubah jadi orang yang tepati masa. Ada orang sempena tahun baru dia teringin nak buat hani itu dan sebagainya. Walaupun azam tahun baru ni orang kata umpama sampan. Pasal apa umpama sampan? Pasal sampan ni selalunya keluk lah. Maka azam tahun baru pun lebih kurang tu juga lah. Niat, tahun ni aku nak kena kurih ni. Dengan azam-azam tu, keluk tu. Keluk tu dengan azam tahun baru tu. Kurih apa kurih? Kurih besar lagi dah. Ada orang azam tahun baru lagu tu. Tak apa. Letak azam, letak niat itu adalah satu benda yang perlu. Maka kita sepatutnya bila masuk tahun baru ni, kita berazam untuk jadi lebih baik pada tahun lepas. Contoh, ni Ramadan bukan nak tahu mana ni, bukan nak lama mana ni tuan. Ramadan ni dalam 80 lebih hari, 70 lebih hari lagi. Bukan jauh mana dah. Kalau kata tahun lepas tu kita tak berapa nak boleh yang dikatakan tarawih, ataupun tahun sebelum tu lagi dahsyat, tak boleh langsung.
Masjid takat 13 orang, masjid takat 10 orang, masjid takat 3 orang. Maka kita azam tahun ni, ya Allah, sebagaimana kurangnya ibadat kami pada tahun-tahun yang terdahulu, ya Allah, bagilah kesempatan kepada kami pada tahun ini, ya Allah, untuk memperbaiki dan menambah baikkan ibadah kami, ya Allah. Sebab tu kita duk minta tolong, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Pasal kita ni kalau nak harap ke kederat kita saja, tak mampu kita. Kita tengok ada anak-anak muda yang lebih muda daripada kita, lebih sihat daripada kita, tapi tak semua anak muda boleh main masjid. Sebab tu hebatnya orang muda yang ta'alluq, yang hatinya itu tertakluk pada masjid. Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada pemuda-pemuda tersebut. Apa dia? Jaminan untuk duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La dhil yauma la dhilla illa dhilluh. Yang mana tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan yang mana Allah Taala bagi saja, iaitu di bawah arasy. Sebab tu pemuda-pemuda ni bukan semua zaman kita katakan orang muda ni umur depa tu ialah disebut dalam para ulama ni sinun murahaqah, iaitu tahun ataupun umur yang tengah bergelojak ataupun menggelegak, kita katakan serupa ayat panas tu duk timbul tu, lebih kurang lagu tu. Tengah duk seronok, tengah duk ligat, tengah duk ni, ada dalam duk tengah-tengah duk ligat tu, boleh hati mereka itu tertakluk, hati mereka tu dengan masjid. Ini di antara nikmat yang paling besar. Sebab tu ibu ayah mati Allah sekalian, yang mana ada depan saya, yang pun ada di sekeliling kita, kalau anak-anak kita tu ada pada dirinya sifat nakal, ada pada dirinya sifat yang kita katakan adalah jahat budak-budak, jahat orang muda, selagi mana mereka sembahyang, selagi mana mereka jaga solat mereka, jangan risau, Allah Ta'ala akan jaga mereka ni. Allah Ta'ala akan jaga mereka ni. Sebab tu kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Hang jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga hang. Apa maksud hang jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yakni hang jaga segala suruhan Allah, hang jaga beringat daripada segala larangan Allah. Buat dua benda ni, jangan risau, Allah Ta'ala akan jaga kita. Sebab itu baru ni saya forum, dalam satu forum di Kuala Ketir, ada anak-anak tahfiz di situ, mak-mak dia mai cerita, kata, Ustaz, kami ni bukanlah nak kata Ustaz, hantar ni pun tawakal ya. Ada anak-anak kami ni yang mana ahli keluarga, ada anak-anak kami ni yang mana jiran tetangga yang kami hantar kecil-kecil mai mengaji tahfiz ni, depa duk kata ni hari ni apa nama hampa duk mai hantar anak-anak mai mengaji tahfiz ni, esok besar nak kerja apa. Tu imam hari ni pun masjid-masjid pun penuh dah tu imam lah ni. Pakat duk jadi tu imam belaka dah. Hak cikgu pun nak jadi tu imam, hak duk kerja profesional pun nak jadi tu imam, pakat jadi tu imam belaka dah. Hak ustaz-ustaz ni nak jadi apa dah? Pakai depa ni masa depan tak ada dah. Ini yang didengar. Ayah-ayah ni mai duk cerita Pak Syekh nak buat macam mana ni kami ni. Saya kata apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki ni duduk dekat siapa? Hak tu yang kita kena ingat sungguh-sungguh. Bukan kita tentu rezeki anak kita, bukan kita tentu rezeki suami kita, bukan kita tentu rezeki keluarga kita. Manir Razzaq, siapakah yang maha pemberi rezeki? Allah. Manir Rahman, siapakah yang maha pengasih? Manir Rahim, yang maha penyayang? Huwallah, Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada mereka dalam forum tersebut, wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang tidak beriman pun Allah Subhanahu wa taala tak tahan rezeki mereka. Kalaulah yang lawan Allah Subhanahu wa taala pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat-nikmat dunia. Kenapa? Nikmat dunia ini bukan satu benda yang berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Maaf cakap tuan-tuan mati Allah sekalian, hari ini kalau kita katakan hari ini orang yang ada sijil ke, yang ada diploma ke, yang ada degree ke, yang ada master ke, yang ada PhD ke, berapa ramai yang tak kerja hari ini? Berapa ramai yang tak kerja hari ini? Bahkan ada yang pakar dalam bidang masing-masing, tapi bila keluar kharij dia daripada universiti dan sebagainya, dia kerja dengan tak bertadung pun bidang dia. Yang sebelum ni kita hantar jadi bahagian engineering, ada yang keluar bahagian dia keluar buat niaga, kaya-kaya juga. Ada orang yang dalam bidang saya bisa jumpa, biasa baca, dia pakar jantung, akhirnya berhenti buat tanam yang dikatakan minat, kerana minat tanam, buat usahakan tanaman, akhirnya berjaya, Masya Allah. Dan hari ini berapa ramai kita tengok pilot dan sebagainya yang mana ditimpakan musibah dalam PKP ni, akhirnya Allah Ta'ala
menguji mereka dengan ujian satu persatu. Sebab itu rezeki itu bukan letak di tangan kita mak ayah. Kita hanya menyediakan pendidikan yang terbaik bagi mereka, yang lain tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di samping kita bagi pada mereka pendidikan, kena ajak juga di antara benda yang paling penting ialah berkenaan dengan agama kita, berkenaan dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Nabi SAW, kenal Quran. Hari ini pun tuan-tuan berapa ramai anak muda yang tak kenal Quran. Hari ini pun berapa ramai yang minta maaf saya cakapkan. Semasa saya duduk jadi timbalan qadhi di beberapa daerah, saya pernah jumpa ada anak muda kita umur 21 dan umur 23 dan umur 25 tahun. Umur yang sebegini nak mendirikan rumah tangga. Apabila kita suruh dia baca yang dikatakan syahadah, tak mampu dia mengucapkan syahadah. Bukan sekali, bukan dua kali. Bahkan ada pengalaman saya bisa suruh 8 kali mengucap. Tak boleh mengucap. Bayangkan. Sebab tu saya katakan kepada dalam forum tersebut, saya katakan ibu bapa, ayah-ayah, mak-mak nikmati Allah sekalian, kita sediakan apa yang patut, rezeki itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bukan satu zaman kita nak kena fikir anak-anak kita nak kerja apa. Hari ini adalah satu zaman kita nak kena fikir, kalau kata loop kita, kalau kata senyap kita, kalau kata tutup rapat mata kita, adakah anak kita boleh lepas daripada fitnah Al-Masihud Dajjal laknatullah alaih. Itu yang hari ini kita kena fikir. Itu yang hari ini kita kena fikir. Kerja tu tak usah fikir dah. InsyaAllah kita bagi jalan elok, mengaji cara elok, hantar dia tempat yang elok, InsyaAllah akan jadi orang yang berguna. Kerjanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu kesilapan kita tidak melakukan persiapan kepada anak-anak kita. Akhirnya apabila keluar yang dikatakan fitnah Dajjal, atau fitnah sebelum-sebelumnya yang dikatakan keluar Dajjal, maka kita takut zuriat-zuriat kita di antara orang-orang yang menyokong kepada jalan-jalan Dajjal ataupun para pengikutnya, wal'iyazubillah. Dalam surah Ali Imran menceritakan bagaimana yang dikatakan Sayyiduna Imran bersama isterinya Sayyidatuna Hannah dan anaknya Sayyidatuna Maryam. Bagaimana Maryam disebutkan oleh Nabi Zakaria, aku masuk dalam tempat Maryam. Dalam surah Ali Imran ada cerita benda ni. Aku masuk dalam tempat Maryam, aku mendapati yang dikatakan adanya buah-buahan, adanya makanan yang tersedia di tempat yang dikatakan di tempat Maryam, Sayyidatuna Maryam beribadah. Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, siapa yang buat makanan ni? Rezeki daripada siapa ni? Beliau mengatakan, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa hantar, tak ada siapa bagi, duduk depan mata. Sebab tu teringat saya dalam satu kisah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyiduna Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dengan Sayyiduna Imam Malik rahimallahu ta'ala, kedua-duanya bersembang. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, rezeki ni Tok Guru, rezeki ni kita kena usaha. Rezeki ni kita kena usaha. Tak kira lah usaha lagu mana pun, janji halal baru boleh rezeki. Imam Malik kata apa? Tak semestinya usaha tu sebagai satu punca untuk dapat rezeki ataupun untuk dapat makan. Tak semestinya. Tak boleh tu Guru, kena usaha dulu baru boleh. Kalau dia tak usaha, dia dapat satu benda yang kita katakan bukan hak dia. Tu Imam Malik kata apa? Tak juga. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita katakan tanpa usaha pun rezeki itu Allah Ta'ala bagi melalui tangan orang, lain kali mai sampai ke kita. Duk berdebat, dalil ni, hak ni dalil ni, hak ni dalil ni, lah kali tengah hari. Sampai tengah hari, Imam Syafi'i kata, Tok Guru minta izin Ustaz, saya nak keluar Ustaz. Saya nak keluar pergi nak sambung buat kerja sikit. Saya lagi nak mengajak apa semua, tapi nak kerja sikit buat cari beda-beda untuk kita katakan nak makan, belanja untuk makan. Ya, sila. Akhirnya kerja, dapatlah sikit daripada yang dikatakan rezeki. Maka beli-beli barang makanan tu, teringat ke Tok Guru ke tadi, Imam Malik tadi, aku dah beli makanan ni, dah ada rezeki ni, apa salahnya kalau aku kongsi dengan Tok Guru kok. Patah balik ke rumah Imam Malik, buat mai makanan. Sambil-sambil makan, dua-dua orang duk makan. Imam Malik makan, Imam Syafi'i makan. Tengah duk makan, Imam Malik duk gelak, Imam Malik duk senyum. Imam Malik duk gelak, Imam Malik duk senyum. Imam Syafi'i kata, heran sungguh Tok Guru aku ni, makan pun gelak, makan pun senyum, pasal apa ni Tok Guru? Imam Malik kata apa? Kan aku dah kata dah, ada benda rezeki ni tak kena usaha, mai depan mata. Allahu Akbar. Mai depan mata tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebutkan di sinilah, tuan-tuan mati Allah sekalian, Imam Syafi'i yang beli, bawa pi sampai ke rumah Imam Malik, makan dengan Imam Malik. Imam Malik tak ada buat apa pun, tapi Allah sampaikan rezeki itu melalui tangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab itu bila masuk tahun baru ni tuan-tuan,
azamlah satu benda yang azam baru, yang manfaatnya itu bukan takat dunia kita tapi juga akhirat kita. Tak salah kita azam untuk nak kuruskan badan, tapi selarikan azam tersebut dengan azam yang berniat menghala kepada akhirat. Ya Allah, kalau kata kurus badan aku lepas ni, ya Allah, moga-moga aku mudah nak bangkit, moga-moga aku mudah nak sujud, rokok dan sebagainya, dah tak berasa susah dan sebagainya. Ya, itu. Ya Allah, tahun ni aku berazam, ya Allah, untuk jadi suami yang baik, ya Allah. Mana nak tahu kau selang-seli tapi nama tahun ni umur aku tahun akhir bagi aku. Moga-moga aku dah laksanakan tanggungjawab aku kepada isteriku, ya Allah. Ya Allah, aku hari ni aku berazam nak jadi isteri yang baik, ya Allah. Sebelum ni aku tengking suami aku jelkah suami aku tak pernah syukur dengan apa yang suami aku berikan kepada aku, ya Allah. Mulai tahun ini, ya Allah, kau berikanlah aku hidayah, ya Allah. Kau berikanlah aku taufik, ya Allah, untuk aku tetap mensyukuri dan menghargai yang kita katakan nilainya seorang suami. Saya baru ni saya tengok dalam TikTok, ayah dia dengan anak dia pergi ke satu kubur yang si ayah ni pegang kubur ni, sebut rupa-rupanya yang mati itu adalah isteri dia. Dia kata, ni abang mai ni buat mai anak kita yang bungsu, mai adik mai sini, mai ziarah, moga duduk dalam sana dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Abang redha dah segala apa yang buat untuk abang, tak ada apa dah. Moga-moga Allah Ta'ala balas segala dengan kebaikan. Anak duk teriak tepi. Nak bangkit tu tuan-tuan, nak bangkit tu si Pok ni usap yang dikatakan batu nisan, cium pula batu nisan baru bangkit. Allah. Tu kata ikhlasnya mencintai dan dicintai dalam mengikut yang dikatakan lunah-lunah yang Islam suruh. Kita ni bukan nak kata tuan-tuan, muji kalau kata tok laki matilah, bini matilah, tak tahu. Sungguh kadang-kadang ni hak hidup pada doa bagi mati cepat. Hak hidup depan mata berdoa mati cepat. Dia ni dah aku tak lepas pi dah, dia ni sabak lama dah dengan dia ni. Muji kalau kata mati cepat ni aku ni serupa masuk syurga dia ni biar mati. Allahu akbar. Macam mana kita? Sebab itu tuan-tuan, azam tahun baru ni pastikanlah azam itu menjurus kepada akhirat. Dan dalam waktu yang sama juga tak salah, walaupun kita yang bersifat dunia, tapi ada juga yang menjuruskan kepada akhirat. Ahbabuna fillah, saya sedih. 31 hari bulan baru ni, malam tahun baru lah. 31 malam tahun baru. Ya, memang secara rasminya kerajaan negeri ataupun negara kita tak buat majlis rasmi berkenaan dengan apa kata sambutan tahun baru. Tapi ada tempat juga yang berimpun juga sikit-sikit. Ada juga tempat yang kita katakan orang keluar awal untuk saja nak keluar berjalan, nak pergi tengok. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Silakan. Kadang-kadang ada masa kita nak ambil angin, nak bawa anak-anak, silakan. Benda tu baik. Kita menggembirakan. Kata Nabi SAW, menggembirakan hati seorang mukmin itu adalah sedekah. Bukankah isteri kita juga adalah mukminah? Bukankah anak-anak kita juga di antara orang yang Islam? Bukankah mereka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW? Gembirakan dulu anak isteri kita itu juga di antara sedekah. Dan sedekah yang besar, yang paling di antara yang besar itu ialah dengan sedekah kepada zuriat ataupun adik keluarga dan adik-beradik sendiri. Itu lebih besar. Kadang-kadang kita sedekah sampai Palestin, sampai mana hala, adik-beradik sebelah rumah tak makan nasi. Tak boleh. Sedekah, gembirakan hati mereka. Tapi dalam waktu yang sama tuan-tuan, pada malam tersebut, saya dengan beberapa orang penguatkuasa ramai malam tu, kami lebih kurang dalam 50 lebih, kat 60 orang lebih, bagi dua kumpulan pergi merata. Salah satu tempat yang saya pergi ialah kami tangkap lebih kurang 11 orang, laki perempuan semua ada belakang. Apa yang menyedihkan, malam tahun baru, dalam COVID-19, dalam musibah, dalam ujian, dalam kita katakan masa tu pula tengah duk banjir dengan kawan-kawan kita di belah Selangor, Pahang dan sebagainya, dalam musibah yang bertalu-talu mai ke negara kita ni, ada lagi anak-anak muda kita yang leka sampai ke hari ini. Yang kami jumpa 11 orang tersebut, yang kami tangkap pada malam tersebut, ada kesnya khalwat, yang duduk dalam bilik semua siap dah, duduk satu rumah, tapi ada yang duduk bilik, ada yang duduk di luar ruang tamu dan sebagainya. Kami jumpa pula 2 plastik. Tuan tahu bukan aiskrim. Lagi dia berkata, elok jumpa depa kena tengok kot. Dia bukan tu, dadah. Syabu 2 plastik. Kemudian jumpa pula arak 5 tin. 1 tin minum dah, ada lagi 4 tin. Setengah duduk dalam teh.
Paling muda umur yang kami jumpa ni berapa tahun? 15 tahun. Allah. Bayangkan tuan-tuan, 15 tahun buat lagu tu dah. Nakai kita dulu, jahat kita dulu, minta maaf lah. Saya ni lapis ni taklah tak berumur mana, bukanlah berumur mana, tapi kita katakan zaman nakai kita tu masing-masing tu ada. Dulu ni kan jalan ni kan, Allahu Akbar, habis cerita lah kancut lah apa semua ni, jalan ni semua Jafila apa semua tu cerita jalan budak main motor belakang. Balik tengah-tengah malam apa semua, subuh tak tinggal. Ngaji sekolah agama, ngaji pondok. Duk kalik-kalik tu pun balik mayang tak tinggal. Zuhur jaga, asar jaga. Tu dalam duk nakai. Tapi hari ni nakai sungguh-sungguh. Agama ambil tak tepi terus. Bukan kata bawa sikit-sikit dah. Bukan kata saya ingat syahadah, saya ingat rukun iman, rukun Islam. Semayang pun semayang, tapi taklah penuh. Zaman lah ni bukan tajuk tu dah tuan-tuan. Zaman lah ni adalah zaman yang kita pernah jumpa orang tak kenal Islam terus pun ada. Tak kenal Islam terus pun ada. Sebab tu dalam khusus perkahwinan tuan-tuan, di antara tajuk yang kita masukkan dalam silibus bagi orang-orang yang nak menikah, iaitu tasawur Islam. Yang ni gambaran sebenar hakiki Islam tu apa. Kita cerita balik mengucap lagu mana, kita cerita balik rukun iman lagu mana, kita cerita balik rukun Islam lagu mana, kita cerita balik dalam syariat ni dia ada yang dikatakan ibadah, dia ada muamalah, dia ada munakahah, dia ada jinayah. Lepas tu ada pula akhlak. 3 benda yang penting kalau kata tak ada dalam diri, tak sempurna Islam. Dia mesti kena ada akidah, dia mesti kena ada syariah, dia mesti kena ada yang dikatakan ihsan ataupun tasawuf. 3 benda ni kena ada. Tak guna kita dapat menantu, Masya Allah, semayangnya hebat, tungging terbalik, balik rumah kita ni papas buka puasa, minum ayam segelas kurma sebiji, bangkit semayang terus. Tapi tengok-tengok rupanya akhlak tak ada. Tak guna tuan-tuan. Tak guna. Ibadatnya bagus tapi akhlaknya guna, tak guna. Ataupun ibadatnya kemas tapi akidahnya salah. Sembang bab hakikat, sembang bab kenal Tuhan, segalanya. Tapi sayang, akidahnya salah, caci para sahabat, hina para sahabat, nak buat yang dikatakan kahwin cara mudah, nikah mutaah dan sebagainya. Tak ada guna kita tuan-tuan. Sebab itu ketiga-tiga benda ni kena duduk sekali, selari. Sebab itulah azam tahun baru ni tuan-tuan, dalam mukaddimah kita pada malam ini, ambillah dalam tahun baru ini azam yang baik, niat yang baik, tajdid niat kita, perbaharui niat kita, agar moga-moga tuan-tuan, niat kita tu walaupun kita niat 10 tapi dan buat 2, kurang-kurangnya hak 8 tu boleh pahala dah. 8 tu pun yang kita tak buat tu pun bukan kata sengaja tak buat, usaha dah tapi tak mampu, hak tu pun boleh pahala dah, disebabkan kerana niat kita yang awal tadi ni. Sebab tu dalam kitab menyebutkan bahawasanya beza niat ni sangat besar. Orang yang kerja ni, ayah-ayah yang duduk depan saya ataupun yang kawan-kawan kita di sekeliling kita ni, tak kiralah di depan masjid ke di mana-mana ke, kita kerja tu tuan-tuan, kita keluar langkah kaki kanan, niat, ya Allah, aku keluar ni nak cari rezeki yang halal ya Allah, untuk suap ke mulut anak dan isteri aku ya Allah. Niat itu pun sebenarnya sepanjang perjalanan itu dah dikira sebagai ibadah. Letihnya pula disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, man amsan kalan, siapa-siapa yang petang harinya kalan, dia berasa letih, dia berasa gusak, dia berasa tak larat, min amali yadih, dengan amal daripada tangan dia sendiri, usaha dengan tangan dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala amsan maghfuran lah, petang-petang itu juga Allah Taala ampun dosa dia. Bayangkan juga, makan nasi benda adat, tapi bila niat kena jadi ibadah. Sebab itu rugi kita tuan-tuan mati Allah sekalian kalau kita masuk tahun baru ni kita tak niat elok-elok dan sebagainya tuan-tuan. Ahbabuna fillah, kita sambung hadis kita ni pada muka surat 12, hadis yang ke-7. An Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, u'titu thalatha qisalin, u'titu salatan fi as-sufuf wa u'titu as-salama wa huwa tahiyyatu ahli al-jannah wa u'titu amin wa lam yu'taha ahadun mimman kana qablakum illa an yakuna Allahu a'taha Harun fa inna Musa kana yad'u wa yu'minu Harun. Hadis yang kita sebutkan daripada diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu telah berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam telah bersabda, telah diberikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara, iaitu diberikan kepadaku salat dalam saf, diberikan kepadaku salam sedangkan ia adalah ucapan ahli syurga, dan diberikan kepadaku ucapan amin yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala berikannya kepada Nabi Harun. Sesungguhnya Nabi Musa apabila berdoa akan diaminkan oleh Nabi Harun. Ahbabuna fillah, dalam hadis yang mulia ini Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an meriwayatkan kepada kita akan khususiyah, akan satu pengkhususan, satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi khas kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tak diberikan kepada orang lain sebelum ni. Tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung nak dibandingkan daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa AS. Kita ni umat yang paling beruntung atas dunia, yang tak pernah dilahirkan umat yang mana lebih mulia dan lebih baik daripada kita melainkan umat Nabi Muhammad SAW. Kita di antaranya apa dia? Kita mulia ni pun kerana Nabi Muhammad SAW tu pun mulia dah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni tuan-tuan, ada para Nabi dan para Rasul minta doa untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ada Nabi dan para Rasul minta kepada Allah Ta'ala, minta, ya Allah jadikan aku ni salah seorang daripada umat Nabi Muhammad. Sampai tak tu kita tak minta, Allah Ta'ala takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad tu pun besar rahmat dah, kemuliaan yang paling besar dah. Tapi di antara tu juga kata Nabi SAW, ada juga yang Allah Ta'ala bagi kepada aku dan umat aku ni keistimewaan yang Allah Ta'ala tak pernah bagi kepada umat-umat sebelum ni. Kata Nabi SAW, u'titu salatan fis sufuf, Allah Ta'ala bagikan kepada aku dan juga kepada umat aku ni semayang duduk dalam saf. Allahu Akbar. Tuan-tuan, duduk dalam saf ni sebenarnya pahalanya tu sangat-sangat besar. Pahalanya sangat-sangat besar. Siapa yang merapatkan saf, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Siapa yang duduk dalam saf yang kedua, nak naik duduk saf pertama, nak bagi rapat saf, tengok-tengok saf pertama tu dah rapat dah, cuma ada ruang sikit-sikit. Kalau kita masuk jadi ganggu habis orang kiri kanan. Kalau mereka sebelum ni semayang lagu ni, kita masuk jadi mereka duduk semayang lagu tu ataupun duduk semayang lagu tu, kita berasa, ya Allah, aku tak gamak nak pergi duduk depan, walaupun ada kosong sikit, boleh himpit tapi aku tak gamak nak duduk saf pertama, nak dapat pahala saf pertama dengan keadaan saudara-saudara aku dosa lagi ni sakit dan sebagainya. Aku duduk saf yang kedua. Kata Nabi SAW, walaupun dia duduk di saf nombor 2, Allah Ta'ala bagi dia pahala duduk nombor saf nombor 1. Saf ni juga di antara sebab dan faktornya berpecah umat Islam pada hari ini. Saf ni di antara punca, tuan-tuan. Minta maaf cakaplah, kita ada masalah dengan adik-beradik kita, kita ada masalah dengan jiran tetangga kita, kita ada masalah dengan masyarakat kita, kita ada masalah, minta maaf, umat Islam, kita katakan dalam bidang politik pun berpecah belah daripada dulu sampai ke hari ini. Sedangkan semuanya Islam, semuanya Muslim, semuanya Melayu, semuanya bawa benda yang sama. Tetapi kerana apa kita berpecah? Salah satunya disebabkan kerana benda yang kecil ni saja. Di antaranya ialah benda yang kecil ni saja. Kita pecah dengan anak isteri kita, kita pecah dengan keluarga kita, kita pecah dengan rukun tetangga, kita pecah dengan masyarakat, kita pecah belaka hari ini. Di antaranya disebabkan kerana saf kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhkan saf, rapatkan saf, ataupun la yukhalifanna Allah baina qulubikum, ataupun Allah Taala akan bolak-balikkan di antara kita dan hati-hati kita ni. Tuan-tuan, duduk sebelah-sebelah, saya duduk depan, saya duduk sebelah ni, saya duduk sini, kita duduk belakang ni, dekat-dekat. Tapi dalam waktu yang sama hati kita duduk kata apa? Pak Syekh tu pakai serban, dia duduk berasa dia seorang ahli syurga aku. Kita duduk sebelah kawan kita azan, azan tu buat sedap tu bukan nak abang kata nak panggil orang semayang, nak panggil ke abang kata suara dia sedap. Tengok kau ni buat kerja, buat kerja pun saja nak tunjuk kat bos, papah ni boleh naik pangkat cepat. Tengok kau ni buat apa lagi? Benda yang kita nampak itu bukan kebaikan pada orang, bukan sangka baik kepada umat Islam,
Tetapi yang mula-mula mai daripada kita tu adalah su'izan, ataupun kita sangka buruk ke orang. Ini kita. Kenapa Allah Ta'ala bolak-balikkan hati kita? Kenapa Allah Ta'ala jauhkan hati-hati kita? Bahkan kita ketika mana bergaduh dengan pasangan kita, suami kita, isteri kita, kita jauh tu bukan kerana jauh kita itu adalah jarak, tapi jauh ketika itu adalah jauhnya hati kita dengan pasangan kita. Masa kita seronok dengan dia, masa kita baik dengan dia, masa kita bercakap elok dengan dia, masa kita keluar pergi beli barang dengan dia, masa kita bersama dengan dia pagi, petang, siang, malam, masa tu hati kita duduk dekat dengan dia. Pasal apa? Saling cinta mencintai, saling suka sama suka, saling pegang amanah anak-anak dan sebagainya. Tapi bila bergaduh tuan-tuan, laki bini ni berjerit ni, jerekah ni, tengking ni, seolah-olah suami duduk hujung kampung, isteri duduk kampung ni. Pasal apa? Jerekah tu. Jerekah tu. Kadang-kadang kita dengar lagi bergaduh lagi bini ni pun kadang-kadang seriau juga. Ni semua abang punya pasal. Aku juga. Aku dah buat habis elok dah. Tak ada, sama ya. Mana ada jantan baik atas dunia ni? Habis. Ada orang perempuan ni gila bila kita salah ke tengah bergaduh ke, semua makhluk Tuhan yang ada tepi dia semua salah belakang. Itu kira okey. Kalau ada lelaki jenis kena berjangkit perangai serupa lagu tu, Allah metang cerai ni bukan dekat bini dia. Duduk tepi jalan, gaduh, aku cerai hang. Nuh dalam bah kali semua. Tu dia, semua aku cerai belakang. Habis. Pasal apa kita jerakah? Pasal kita jerakah masa tu kata, kalau tak silap kata saya, Syekh Abdul Karim Zaidan ataupun Syekh Nasir Alwan. Kalau tak silap saya, antara dua tokoh ni yang kata, hati kita masa tu jauh, sebab tu kita tengking. Sebab tu kita jerakah. Pasal apa? Pasal ketika itu walaupun isteri duduk depan kita, suami duduk depan kita, tapi yang masa tu hati kita jauh. Masa sebab hati kita jauh itulah kita jerakah, kita tengking untuk bagi dia dengar. Yang nak dengar siapa? Bukan telinga dia, tapi hati dia. Sebab tu orang perempuan ni pun tuan-tuan, isteri-isteri ni pun kalau kena cara tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang perempuan ni bila dia ada masalah, dia cerita mai kat kita 45 minit Ustaz. Yang masalah tu 5 minit dia, 40 minit tu semua cerita perasaan belaka. Kita pula jenis jantan ni jenis tak erti, jenis komunikasi tak tahu. Kan? Dia duk cerita, bang tahu tak saya di pejabat ni lagu ni, balik rumah kena buat ni, buat tu anak-anak macam ni, ini, nak tidur tak dan basuh baju nak kena sidai lah ni, 45 minit dia cerita, sejam dia cerita, hak kita bangsa jantan ni, bangsa lelaki ni, apa dia kata? Dah tu. Kita bagi dua perkataan ya, dah tu. Allahu Akbar. Dia ceramah kat kita dekat sejam, kita pergi bubuh balik, dah tu. Agak-agak kontu cakap sejam, kita pergi cakap dah tu, agak-agak dia nak mengamuk lagi dah lepas tu tuan-tuan. Tobatlah mengamuk. Daripada sebelum tu takat-takat tolak biasa dengan mari-mari dia tu lah. Okey apa? Dia berkomunikasi dengan perasaan dia. Kita berkomunikasi dengan realiti kita nak selesai masalah. Dia cerita panjang pasal dia cerita yang dikatakan perasaan dia sekian ni. Abang tahu tak saya rasa macam ni, saya rasa macam ni, saya rasa macam ni, saya rasa macam ni. Dia cerita perasaan tu untuk apa? Untuk suami dia faham sama ni, duduk sama dengan hati aku ni, bahang tahu rasa macam mana ni, hang tolonglah. Suami pula yang duk kata dah tu bukan kata dia memperlekehkan isteri dia, tapi dia jawab dah tu pasal komunikasi orang lelaki ni tahu masalah dia nak selesai. Dah tu maksudnya apa dia? Dah tu hang ceritalah kat aku nak buat lagu mana dengan semua benda hang cerita. Contoh bab anak. Okey, hang balik kata letih. Okey, hang abaklah dekat aku anak ni biar aku mandi dulu. Hang baru aku faham. Komunikasi yang berbeza itu menyebabkan kita bergaduh laki bini, hati kita pergi jauh hak sana ke sana, sini ke sini. Tapi kalau komunikasi itu cara yang baik, isteri duk cerita sejam, dia duk cerita, dia teriak pula, kita pun pergi pegang dia, pergi peluk dia, yang abang faham sangat-sangat. Abang kalau kita jadi bos, abang takkan buat macam ni ke ayang. Ayang ni di antara aset penting dalam negara. Amboi cara bos ayat tu hang tengok, lentik terus. Abang takkan buat macam ni, peluk dia, sabar saja. Moga Allah Ta'ala bagi ganjaran yang baik. InsyaAllah jangan duk risaulah, tak apalah, kurang sikit-sikit tu meh. Jom abang belanja, malam ni kita pergi makan tang mana-mana. Esok minggu depan kita pergi berjalan ke apa ke. Selesai masalah orang perempuan tu. Ni kita tak faham. Dah tu lah kata dah kan. Kena pula hak jantan lah, orang lelaki ni lagi lolak. Tu nasib baik buang lagu tu. Kalau aku jadi buang, aku buang terus. Tu dia tunggu duk gitu dah. Perayuk terbang je oi. Orang lelaki pun sama macam tu juga. So isteri bila faham, suami kata dah tu,
Okey abang, macam ni bang. Macam ni. Terus saya duk kata, lah orang duk cerita ni dah tu ya cakap. Cakaplah panjang sikit. Terus saya duk jawab ayat tu. Cakap apa? Macam ni bang ai. Hak pertama rasa lagu ni, abang sepatutnya tolonglah saya hak ni. Kalau saya mandi anak, abang tolong saya tengok tang dapur tu. Bukan yang pinggan kita, bukan yang banyak mana. Ada 2-3 pinggan je. Tolonglah saya basuh saya. Ni abang, kalau kata yang pagi tajuk pagi-pagi nak pergi anak sekolah apa semua, abang bangkit-bangkit pakai seluar kerja apa, cungit pergi ya. Hak nak mandi anak saya, hak nak kemas beg anak saya, hak nak buah pamper anak saya, semua saya. Apa kata abang tolong susun saat malam tu baju anak-anak 1, 2, 3, 4, 5 ni, tolong susun saat. Esok pagi saya urus semua. Kurang-kurang dah lelah saya sikit tu, setengah tu dah hilang. Pergi habak lagu tu suami baru tahu. Ini kau pakai duk lawam tengkang. Habis kesut. Sampai kesut. Sebab itu tuan-tuan, yang dikatakan semayang dalam saf ini di antara sebab musabab kepada beza ataupun jauhnya hati kita. Sebab tu kalau kata pasangan suami isteri ni, saya nak ambil banyak kali saya sebut 95%, 98% yang mai kaunseling kepada kami di pejabat agama ni adalah orang-orang yang tak jaga semayang. Ini hakikat. Sebab tu bila suami boleh semayang elok dengan isteri setiap waktu, gerak. Tuan-tuan, Nabi SAW lepas semayang tahajud, Nabi akan gerak isteri-isteri dia. Nabi akan gerak anak beranak dia. Saya ingat ada satu orang tok guru pondok di sebelah Pendang. Bukan Pendang ni, apa nama belah kita ni, Alustaq di sini juga. Dia ada pondok. Dalam pondok tu dia ada rumah isteri-isteri dia, menikah 2 ke 3 saya tak ingat dah. Dia bangkit tahajud, lepas tahajud tu dia keluar ni, dia ketuk pintu rumah dan pintu bilik setiap anak-anak dan juga isteri dia. Salah, bangun, salah, tahajud, bangun, salat. Kita hari ni bukan nak kata anak 3-4 orang, isteri seorang ya. Bukan takat dengan dia kejut bini, dengan dia ruyuk. Sebab tu tuan-tuan, yang bagi bahagia tu siapa? Allah. Yang bagi bahagia itu siapa? Allah. Yang bagi kita sengsara ni siapa dia? Allah. Memang saya katakan, saya tak kata orang yang jaga semayang ni baik semua. Tak. Orang yang jaga semayang ni pun ada juga hak nakai tu kadang-kadang tu. Ada. Kepiah atas kepala. Tapi ke nombor ekor tiap minggu. Ada juga. Ada orang ni kadang-kadang Allahu Akbar, serban ni kan pakai meleret. Pantang lampu hijau kereta depan tak jalan, maki berkandak pun ada juga jenis perangai lagu tu. Macam-macam orang atas dunia ni tuan. Cumanya majoriti orang yang Allah Ta'ala uji mereka dengan masalah rumah tangga, masalah kewangan, masalah dan pelbagainya adalah orang-orang yang tak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak semayang. Banyak tuan-tuan. Sebab itulah saf ini banyak kalau kita nak huraikan secara panjang lebar, tapi pun masa pun dah dah masuk isyak dah tuan-tuan. Nanti kita akan hurailah bagaimana yang dikatakan wa'utitus salama, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad ni akan salam. Jumpa orang assalamualaikum tu paling singkat. Yang kedua paling elok assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling elok sekali assalamualaikum warahmatullahi, dan yang paling elok sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 peringkat tu nanti kita akan huraikan bagaimana Nabi SAW ajak para sahabat. Ada yang mai bagi salam assalamualaikum saja, nanti kita akan cerita Nabi kata apa. Ada yang mai assalamualaikum warahmatullahi, nanti kita cerita apa pula Nabi balas dekat dia. Ada orang yang mai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa pula Nabi balas dekat dia. Dan Nabi sebut pula hang barakah hang banyak ni, hang markah hang banyak ni, hang markah hang banyak ni. Nah abang kata apa? Semakin banyak perkataan dalam ibadah ataupun semakin teruk ataupun susah kita dalam melakukan ibadah, maka semakin banyak pahala yang kita dapat walaupun buat benda yang sama. Misalan orang yang baca Quran lancang, sama juga dapat pahala juga. Tapi orang yang baca Quran yang sama, surah yang sama, muka surat yang sama, tetapi dalam keadaan tergagap-gagap, kata Nabi SAW, hak kau ni dapat 1, hak kau ni dapat 2 markah.
Sedangkan kalau kita neraca, kita manusia yang kebiasaan, kita akan kata mau hak baca hak gagap ni tak cerdik, hak gagap ni tak elok, hak gagap ni tak bagus. Sedangkan di neraca ilmu Allah Ta'ala ataupun yang Nabi ajak kita, orang yang gagap-gagap ni usaha juga baca Quran. Yang pertama dia dapat pahala baca Quran, yang kedua dia dapat pahala susahnya baca Quran. Jadi orang macam ni dapat 2 markah, hak ni dapat 1 markah. Sebab tu juga semayang, pasal apa? Semayang berdiri dapat 100, semayang duduk dapat 50, semayang baring dapat 25. Itu kerana semakin banyak perkataan dalam ibadah ataupun semakin susah melakukan sesuatu ibadah, semakin banyak pahala seseorang itu dapat dalam ibadah tersebut. Ahbabuna fillah, kita harapkan insya-Allah pada malam ini ada kebaikan dalam pertemuan kita yang singkat ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal dengan hadis yang telah kita bacakan pada malam ini, dan insya-Allah pada bulan depan kita akan sambung pada berkenaan dengan salam dan juga yang dikatakan amin setelah mana dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya mubdi'an bila mithal wa ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdina wa hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdina wa hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.